Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khair ilallah ma syaa Allah. La yasrifu su'a ilallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mari kita baca sama-sama, baca doa jauh wabak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita dapat bersama-sama lagi pada malam ni, ya. Salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun dalam tempoh, masih kita berada dalam tempoh PKP. Sini okey lagi ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Selangor habis tutup dah. Kan, saya baru balik pada Selangor malam. Marin semalam dah. Semalam bahasa orang sana Marin. Kemarin balik pada KL Marin. Jadi tuan-tuan jangan salahkan saya. Sana okey. Jadi soalan saya sempat keluar sebelum PKP. Sebelum PKP keluar, tapi semua masjid tutup balik dah. Di sana masjid tutup balik dah, kuliah semua tak ada dah. Lepas tu salih alaihi wasallam, jagalah tuan-tuan, nak buat macam mana? Kita jagalah. Nak buat macam mana dalam tempoh ni, sabak je lah, kita boleh sabak je lah. Mudah-mudahan Allah dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita ni, Allah nanti angkat wabak musibah ni daripada negara kita, kan. Dalam duk kecoh-kecoh lagu ni pun, mereka pun duk kalut juga. Itu masalah dia lah. Kita duk kalut kau ni, dia kalut tu dah serabut sungguh lah kita ni. Relax lah Zat, Allah Rabbi. Cakap lebih-lebih pun susah juga tuan-tuan. Dia kena gam pula. Itu kena gam dah 2 minggu. Jadi ala kulli hal, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita tengok, kita masih berada pada hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32 daripada hadis yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terhimpun dalam kitab Imam An-Nawawi rahimahullah taala, disebut Matan Arba'in Nawawiyah. Hadis ke-32 ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cerita tentang jangan melakukan mudarat kepada orang lain dan jangan membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Baik, sebab kita hari tu bincang separuh aja, tak habis perbahasannya, kita nak sambung. Sebab saya nak ambil poin-poin penting, benda-benda yang kita rasa macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya kita melakukan mudarat pada orang lain.
Dihimpunkan ni. Apakah contoh-contohnya? Salih ala Sayyidina Muhammad, perkara-perkara yang kita buat, yang kita rasa macam ni aku punya. Ni aku punya ni. Tapi walaupun hak dia, walaupun dia punya, dalam kekuasaan dia, dalam pemilikan dia, tapi dia buat tu boleh menyebabkan mudarat kepada orang lain. Baik. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. An Abi Sa'id Sa'di bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dharara wa la dhirara. Rawahu Ibnu Majah wa Darul Qutni wa ghairihima. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, daripada Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la dharara, tidak boleh memudaratkan, wala dirara, dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayat oleh Ibnu Majah dan Ad-Darul Qutni dan selain daripada keduanya dengan isnad yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta secara mursal. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina, kita dah bincang itu apa yang dimaksudkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa yang dimaksudkan dengan darar dan dirara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adakah kedua-duanya membawa makna yang sama atau terdapat perbezaan di antara keduanya? Tapi yang masyhur di antara kedua-duanya bahawa darara dan dirara ini ada berbeza maksud dia. Darar, kata ulama, adalah mendatangkan mudarat ke atas orang yang tidak menyakitinya. Ni ulang kaji, bulan lepas kita sebut dah. Darar, mendatangkan mudarat kepada orang lain yang orang tu tak buat apa kat dia, tak menyakiti orang tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Manakala dirara bermaksud membalas kemudaratan terhadap orang yang melakukan kemudaratan kepadanya dengan satu cara yang tidak sesuai dengan syarak. Boleh faham balik? Darar ni maksud apa? Buat mudarat kat orang yang orang tu tak buat apa kat dia. Dirara, buat mudarat kat orang yang sebelum tu orang tu buat mudarat kat dia. Balas mudarat dengan mudarat. Faham tak? Darara dengan dirara. Allahumma salli ala Sayyidina. Lalu kita pun bincang panjanglah 2 bulan yang lepas tentang apa maksud dia, apa benda semua-semua, apakah tanda-tanda, apakah Allahumma salli, perkara-perkara yang disebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan dia ada 2. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada 2. Yang pertama, salli ala Sayyidina, yang kita dipanggil darara tadi ni. Yang pertama, yang buat mudarat kepada orang yang orang tak buat kat dia. Yang pertama, tindak tanduk yang dilakukan oleh seseorang mukallaf di mana dia tidak mempunyai tujuan lain melainkan mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, dan ini adalah tidak syak lagi satu keburukan dan jelas pengharaman dia. Saja nak buat bagi orang tu kena mudarat, saja perangai orang tu dia elok, dia buat perangai supaya orang tu kena mudarat. Dia pergi curi barang orang tu, faham tak? Dia pergi ambil harta orang tu tanpa hak, dia saja pergi buat bagi orang tu sakit, saja buat bagi orang tu kena susah, saja buat ke orang. Yang ni tak ada syak lagi, yang ni jelas keburukan dia dan jelas pengharaman dia. Yang satu lagi, tindak tanduk si mukallaf juga yang mempunyai tujuan yang sahih pada syarak, tetapi perbuatannya itu menyebabkan kemudaratan kepada orang lain. Faham tak? Tak faham? Apa tu sanggup faham? Aku pun tak pernah faham. Cerita dia lagu ni. Benda tu hak dia. Benda tu memang bawah pemilikan dia. Salih alaihi Muhammad. Salih alaihi Muhammad. Kalau dia nak buat, boleh saja, tak ada masalah apa. Tetapi kadang-kadang perbuatan itu menyebabkan mudarat pada orang lain. Kalau tak ada orang lain tu, dia buatlah ikut suka dia, tak ada masalah apa. Tapi kadang-kadang ada orang yang akan terkesan dengan perbuatan tu walaupun perbuatan itu adalah hak milik dia. Salih alaihi Muhammad. Contoh macam dinding rumah dia. Salih alaihi Muhammad. Hak dinding rumah dia.
tapi dengan dia pecah di ni menyebabkan runtuh rumah orang sebelah tu. Tuan-tuan faham tak ni? Tu contoh dia. Tanah telaga tu ni, Salih Ahmad, dia nak korek telaga ada telaga rumah tanah sebelah tu, telaga ada sebelah tu. Lalu dia korek telaga belah ni, ayak telaga rumah sebelah tu kering. Tu mudarat pada orang. Contoh lagi yang kedua. Contoh ketiga, dia belah kucing. Dia belah kucing. Boleh tak dia belah kucing ni? Boleh tak? Boleh lah belah kucing. Tapi dia belah kucing tu lagi, Salih Muhammad, berak. Berak tu bukan sekat berak tu depan rumah orang, berak tu boleh tak belah kucing tu? Boleh. Boleh tak kucing tu berak? Takkan tak bagi kucing tu berak pula. Tapi berak tu menyebabkan susah orang lain, menyebabkan busuk orang lain. Yang ni dia panggil perbuatan yang sepatutnya sah pada syarak, sepatutnya tak ada masalah bagi dia, tetapi kadang-kadang menyebabkan mudarat pada orang lain kalau tak kena cara dia. Yang ni kita nak bincang hari ni. Bulan lepas kita bincang, 2 bulan lepas. 2 bulan lepas kita bincang perbuatan-perbuatan yang sengaja dia buat bagi mudarat ke orang. Hari ini kita bincang pula perbuatan-perbuatan yang mempunyai tujuan yang sahih dan disyarakkan. Maksud tak ada masalah apa, tetapi tujuan ini kadang-kadang menyebabkan kemudaratan kepada pihak yang lain. Yang ni kita nak bincang. Dan menarik tuan-tuan, saya bila duk baca, duk bahas ulama Allahumma salli ala Muhammad, apa yang disusun oleh ulama ni, baru berasa ya Allah, rupa-rupanya banyak benda yang kita duk berasa macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada apa-apa. Baik, yang pertama, salli ala Muhammad, kita ulang balik apa yang kita nak bincang ni, tindak tanduk yang mendatangkan kemudaratan. Salli ala Muhammad, iaitu tindak tanduk mukallaf. Tak faham mukallaf nah? Mukallaf ni kita yang main ni insya-Allah semua mukallaf lah ni. Islam baligh berakal. Kalau tak cukup salah satu dia tak panggil mukallaf. Islam baligh dan berakal. Salli ala Muhammad. Tuan-tuan, insya-Allah kita semua ni masuk dalam kelompok ni. Dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, yang mempunyai tujuan yang sahih dan disyarakkan, tetapi tujuan ini boleh mengakibatkan kemudaratan kepada individu yang lain. Bila saya bagi contoh ni, tuan-tuan boleh faham dah apa saya maksud di ni. Adapun keadaan sedemikian terjadi dalam keadaan di mana seseorang itu bertindak di dalam ruang lingkup dan batasan miliknya, tetapi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kesan tindakannya itu mendatangkan mudarat kepada orang lain, lalu mencegah orang lain daripada memperoleh manfaat daripada pemilikannya, maka orang yang tercegah daripada manfaat itu disebut sebagai memperolehi mudarat. Dia buat dalam ruang lingkup dia sendiri, tetapi perbuatan itu menyebabkan orang itu hilang manfaat. Patutnya dia boleh dapat manfaat. Patutnya mai angin kena rumah dia, tiba-tiba kita buat sesuatu, angin tak pergi rumah dia. Faham tak ni? Patutnya cahaya matahari sampai rumah dia, tapi kita buat sesuatu, cahaya matahari tak masuk rumah dia. Maka dia apa? Dia tak mendapat manfaat. Bila dia tak mendapat manfaat, dia kira orang itu telah tertimpa dengan mudarat hasil daripada perbuatan kita. Boleh faham tu? Boleh faham tu. Baik, Allahumma salli ala tuan-tuan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bertindak atas pemilikannya yang mendatangkan mudarat atas orang lain terjadi dalam 2 keadaan. Salli ala sayyidina. Terjadi dalam satu keadaan. Yang ni bertindak di luar cara kebiasaan yang masyhur, maka beliau tidak diberi tolak ansur langsung dalam cara sebegini. Jika beliau bertindak dan terkena mudaratnya oleh orang lain, beliau hendaklah menanggung ganti rugi apa sahaja akibat daripada kemudaratan itu. Umpamanya, kita kalau baca tu kita tak faham lagi, dia bagi contoh. Contohnya, menghidupkan api di dalam kawasan tanahnya sendiri pada hari yang berangin kuat, lalu terbakarlah tanah yang ada di sekitarnya, mungkin terbakar juga rumah sebelah dia. Maka saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang menanggung kerugian? Siapa yang tanggung kerugian? Orang yang terbakar rumah tu. Siapa yang menanggung sallallahu alaihi wasallam Muhammad kos pada kerugian tersebut? Siapa nak kena bayar? Siapa? Orang yang
bertindak menyebabkan kemudaratan tersebut. Siapa dia? Kawan yang bakar api tadi ni. Boleh faham tak? Maka dia sudah dikira melampaui batasan dan beliau hendaklah menanggung segala kerugian yang berlaku. Boleh faham tak? Tu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh yang pertama, tu contoh yang nak bagi faham apa yang kita bincang ini. Contoh yang pertama, menggali telaga berhampiran dengan telaga milik jirannya, lalu keringlah air pergi jirannya itu. Dia ada tanah ni tuan-tuan bahagi dua. Sebelah sana nampak telaga orang sebelah tu. Lalu dia korek ayak di tanah dia. Tak kena sangkut dengan kawan tu pun. Korek di tanah ayak dia. Lalu perbuatan tu menyebabkan kering orang sebelah. Dia panggil apa? Menimbulkan mudarat kepada orang tu. Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berpendapat beliau dilarang berbuat demikian. Jika beliau telah menggali telaga itu, hendaklah dikambus kembali telaga itu, kerana dia telah menyebabkan kemudaratan kepada orang yang di sebelah rumah. Telah diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Al-Marasil daripada Abu Qalibah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, la tudarru fil harfri salli ala sayyidina Muhammad wa dhalika an yahrafar rajul ila janbir rajuli liyadhhaba bima'ih atau kama qala Rasulullah SAW. Rawahu Abu Daud. Janganlah kamu saling memudarati dalam perbuatan menggali telaga. Yang demikian itu apabila seorang lelaki menggali telaga di sebelah telaga jirannya, lalu keringlah airnya. Nabi SAW pesan. Ulama selain daripada Imam Malik bin Ahmad berpendapat bahawa harus berbuat demikian. Imam Malik dengan Imam Ahmad kata tak betul, kena kambuh balik telaga tu. Ulama selain kata apa? Harus untuk buat demikian. Pasal apa? Tu hak dia, tu tanah dia sendiri, tak ada masalah apa. Nah, kita kot tak ada lah duk korek-korek telaga, duk tap ayak dah. Pek ayak lalu nak pergi rumah sebelah, lalu kot depan rumah kita lalu. Mana dia pergi, tak tahulah dia buat lagu mana kan. Salih alaihi wasallam menyebabkan rumah sebelah tak ada ayak ke apa kan, boleh jadi juga dia fikir lagu tu lah. Yang kedua, contoh yang kedua, perkara yang disebut sebagai mudarat yang dia buat pada sisi dia, tapi perbuatan yang sah pada sisi dia tapi menyebabkan mudarat pada orang lain. Yang kedua, yang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membuka lubang udara dan bangunan yang tinggi. Dia buka lubang udara kat rumah dia sampai boleh nampak rumah jiran sebelah dia. Ni. Ataupun dia buat bangunan tinggi sampai menyebabkan terhalang angin, terhalang udara, terhalang cahaya matahari. Apabila seorang itu membuka lubang udara dalam bangunannya sendiri yang membolehkan beliau melihat sehingga boleh meninjau jirannya, atau membina satu bangunan yang tinggi di atas tanahnya yang membolehkan beliau melihat jirannya, atau melarang cahaya matahari masuk ke rumah jirannya, maka beliau dilarang untuk melakukan yang demikian. Kita duduk taman selalu jadi benda lagu ni. Saya saya ada property, saya buat property development. Saya ada company sendiri, UJF Properties. Saya buat perumahan dekat Melaka, perumahan rumah-rumah. Saya buat konsep Islamik lah. Ada ruang bahagian tetamunya, ada musola setiap rumahnya, ada ruang makan sendiri, ada ruang keluarga kat belakang yang tak bersambung dengan. Dan setiap desain rumah yang buat, tuan-tuan tahu, dia ambil kira macam-macam. Tuan-tuan perasan tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di bahagian depan rumah kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mesti ada satu ruang untuk ruang tamu, kemudian satu bilik. Dan setiap tu paling kurang mesti ada satu tingkap, dia panggil untuk ventilation, untuk pengudaraan. Pi sampai ke dapur, pusing ke belakang, dia mesti ada tingkap untuk dapur. Dan kalau perasan tingkap untuk dapur, dia jarang tingkap sliding, melainkan kita pergi buat renovation sendiri. Tingkap dekat dapur, tingkap lagu mana? Dia panggil louvers, yang jenis kan macam buka-bukanya kan. Sebab yang tu yang sesuai untuk pengudaraan. Kita pecah buat dapur, kita tukar yang tu, dia tak apa nak sesuai. Semua ada kira dia. Duduk dia fikir
arkitek design tu cantik sesuai untuk pengudaraan, untuk cahaya sebagainya. Sebab rumah kita perlukan kepada pengudaraan, perlukan kepada cahaya. Tak cukup pengudaraan, tak cukup cahaya, rumah kita akan jadi kulat. Nah, dalam rumah jadi masam, ventilation tak buat apa. Yang duk jadi bukan-bukan bila kita duk buat renovation ikut kepala kita sendiri. Tarik pikul tu, tarik pikul ni, cahaya pun tak kena, tu jadi macam-macam. Rumah jadi masam, rumah jadi berkulat kat dalam rumah, pengudaraan tak buat apa semua. Kadang-kadang jadi habuk, anak-anak kita jadi kulit digatai apa, macam-macam boleh jadi. Tuan-tuan, apa kita buat? Apa kita buat? Kita duduk rumah teres, kita pinik tembok tinggi-tinggi sebelah rumah, depan rumah kita ni. Kita pinik tembok tinggi sebelah rumah kita ni, tutup sampai jiran sebelah rumah kita, angin tak masuk, cahaya tak masuk. Tuan-tuan buat tak lagu tu? Tuan-tuan minta izin tak kepada orang sebelah rumah kita bila kita buat lagu tu? Kita tarik dapur belakang rapat sampai ke belakang. Waktu tu dapur rumah jiran, rumah sebelah rumah kita tu, sebelum naik dinding tu, angin masuk, cahaya masuk, dia masak, asap keluar, semua cantik. Tiba-tiba kita pergi tarik dinding kita rapat sampai ke belakang, menyebabkan dapur dia jadi kelam, angin tak masuk, panas rumah dia. Tuan-tuan, salih alaihi wasallam, tuan-tuan pergi sembang tak dengan dia sebelum tuan-tuan nak buat benda lagu tu? Patut sembang tak? Patut sembang tuan-tuan. Tuan-tuan telah menzalimi hak dia. Kita buat zalim kat dia. Rumah kita pasang aircon bukan main tuan-tuan, sejuk kat rumah kita ni. Tapi rumah dia tak mampu, sebab tu dia tak buat renovation langsung rumah dia. Takat tu dia boleh duduk, aircon pun tak boleh pasang. Anak-anak dia teriak malam-malam, hangat. Pasal apa hangat? Pasal kita pergi buat tembok dinding tutup rumah dia. Kalau tuan-tuan nak buat rumah, tuan-tuan nak tambah apa saja, tambah dinding ke, tambah tembok ke, tuan-tuan pergi sembang dulu dengan rumah sebelah ni. Saya ni saya duk cadang nak buat tembok. Kadang-kadang nakal kita ni tuan-tuan tahu buat apa? Kita buat tembok elok, kita ni kongsi dinding. Nampak tuan-tuan yang duduk flat, dinding kita dinding orang, ceiling kita lantai orang, lantai kita ceiling orang. Semua boleh, semua kongsi atas bawah kiri kanan, semua share. Maksudnya bila share, bukan setakat share misalnya dinding, juga share perasaan. Kita buat rumah kita ni ada bersangkut dengan perasaan orang sebelah. Kena fikir. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ada benda nak fikir semua. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, buat tarik tembok tutup rumah sebelah sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tak ada ventilation, tak ada apa sebagainya. Cuba sembang dulu. Nak kena sembang dulu tuan-tuan. Takut lagi kita jadi zalim, kita buat zalim dengan orang. Salih Syahmat, buat zalim dengan orang. Tuan-tuan, Allah salih Syahmat, sembang dulu. Saya ingat dulu kat kampung, kat rumah saya tu, di kampung saya, depan rumah mak saya ni, dia padang bola, padang depan sekolah tu dulu dia ada padang belakang tu, padang depan tu. Rumah mak saya ni dia menghadap ke padang sebelah depan. Angin syok tuan, angin seronok, sejuk. Sekali dia buat bangunan 3 tingkat ni, betul depan rumah, tinggi 3 tingkat, kelam rumah dengan hangat mau cukup. Allah Rabbi tuan-tuan, waktu tu berasa macam tu orang lain berasa tuan-tuan. Cuba fikir tengok salih alaihi wasallam. Bukan nak fikir kita seorang, ada jiran kita sebelah, dia pergi buat tembok, naik tembok penuh, tarik rumah pergi depan. Salah tak? Salah tak? Tak salah lah, rumah kita, tanah kita. Pergi bayar dekat MPPP, tak bayar kena zaman. Betul tak? Extend tambah pun kena bayar kan? Betul tak ni? Betul. Salih alaihi wasallam kan. Lalu salih alaihi wasallam, hak kita boleh tak? Boleh buat. Tuan-tuan perasan tak apa kita duk buat? Tuan-tuan naik tembok sebelah tinggi lagu tu, salih alaihi wasallam, tutup sebelah. Kadang-kadang tak buat rumah pun, kadang buat saja buat tembok buat tembok tinggi. Lalu bahagian kita plaster cantik tuan.
Belah kita ni, kita plaster cantik, buh mozaik lawa macam ni, tutup cantik, buh apa semua, buh kipas, buh tu lampu lagu ni, lagu tu, buh kan tu, buh kipas apa semua kat depan, elok cantik. Cuba tuan-tuan tengok dinding sebelah rumah tu. Cuba tengok orang sebelah tu. Dinding lagu mana? Bata bersusun tu. Betul tak ni? Bata bersusun tu. Tuan-tuan agak, dia seronok tak tengok dinding lagu tu tiap-tiap hari depan rumah dia? Kalau kita lah, dia jadi macam dinding dia, tahu tak? Tembok tu macam sebahagian daripada rumah dia. Sebab dia depan rumah dia, memang rumah dia. Dulu tak ada, dulu bolehlah tengok lapang-lapang, boleh tengok orang lalu mai ke apa semua, kereta lalu ke, bolehlah tengok kot pagar kat sebelah tu. Angin mai lah, apa cerah, cahaya pagi-pagi dia beli pun dia ambil kira. Rumah menghadap sini, cahaya petang tak maulah pasal hangat sangat. Pilih dekat developer tu menghadap ke sini ni sebab cahaya matahari sejuk sikit. Cahaya matahari pagi ni vitamin D bagus untuk kulit. Betul tak ni? Beli tak danduk 2 minggu, naik tembok kiri kanan. Sakit hati tak rasa? Sakit hati tak? Tu tuan-tuan, Nabi kata apa? Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap benda. Ihsan ni apa? Nak mudah faham, letak diri kita tempat dia. Waktu kita nak buat tu, cuba kita fikir tengok. Tuan-tuan, apa jiran sebelah aku kata kalau aku buat yang ni? Betul-betul pergi sembang tak? Kalau kata apa? Kita sembang. Sekejap orang sebelah kata apa pula kita buat ni lah. Mesti benda tu dikeluar pada mulut kita. Pasal kita tahu kita consider dinding orang. Salah seorang, sama ada lelaki dia katakan, bini dia kata, bini dia kata apa? Tak sedut pergi sembang ni confirm tak boleh buat. Buat lalu ni hak kita. Ni kalau kita tak mengaji ni, kita pun tak tahu ni. Kata ada larangan tu. Memang hak kita, tapi mudarat pada orang. Salih al-Samad. La dharara wala tirara. Jangan buat mudarat kat orang, dan jangan balas mudarat dengan mudarat. Nabi sebut, walaupun benda tu duduk dalam kekuasaan kita, duduk hak kita. Tuan-tuan, dinding bersergai belah sana. Cuba pergi sembang dengan dia. Ataupun adab sikit lah, kot tak mau sembang, pilah suruh pergi plaster sat tu. Orang yang buat tembok tu pergi plaster bagi elok-elok, bagi cantik-cantik sikit. Pasal apa? Pasal akan jadi dinding rumah sebelah kita tu. Tuan-tuan, Allah SWT. Tapi yang kita duk tengok, berapa banyak sangat orang yang buat tembok, dia pergi plaster dinding sebelah rumah jiran dia. Betul-betul lah tuan-tuan, betul-betul lah. Kadang-kadang kita duk buat pun kita tak buat begitu. Lebih teruk, masuk tanah jiran lagi. Betul tak? Kita tembok tuan-tuan fikir, satu tembok ni, border kita ni duduk tengah-tengah tiang tu. Dinding ni, kalau tuan-tuan di antara dua rumah, di antara dua rumah yang bersambung, dua dinding ni dia akan ada dua bata. Dia bukan satu bata ya. Kalau dinding kita tengah-tengah macam ni, dia satu bata je. Tapi kalau dinding di antara dua rumah, dia akan ada dua bata. Maksud tebai tembok dia. Salih al-Samad. Macam tu punya tembok ni. Macam dinding tu punya tembok. Tebai satu kaki sebab dua ketul bata. Lalu tang mana sempadan di antara dua rumah tu? Tengah-tengah tu. Tengah-tengah tu adalah sempadannya. Maksudnya sebahagian daripada tembok tu milik orang tu, sebahagian daripada tembok tu milik kita. Tapi bila kita buat perbesar rumah kita, kita makan sampai ke tembok dia. Macam mana ni? Sampai masuk sempadan dia. Tak kira lah sekaki ke, tak kira lah seinci, bahkan masuk tanah orang tu, tuan-tuan telah zalim pada orang. Tu yang tu akan dikalungkan kepada tuan-tuan nanti di akhirat. Ya memang Salih Al-Samad. Waktu kita ni bila duduk dalam keadaan macam ni, kita nak buat lagu mana? Kita kongsi dinding dengan orang. Salih Al-Samad, tuan-tuan. Nak buat tolong ambil kira elok-elok. Tolong ambil kira elok-elok. Nak buat dinding, halang cahaya masuk rumah orang, halang angin masuk rumah orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan nak buat dinding, tapi tanya dia, saya buat ni sekali, saya risau kot angin tak sampai ke rumah sebelah ni. Saya pasang aircon kat rumah boleh tak? Makna Agak-agak dia setuju tak kita pasang aircon rumah dia? Belum tentu tuan-tuan.
Sebab dia bukan nak aircon sejuk dalam rumah tu, dia nak angin luar masuk rumah dia. Betul kan? Kita beli rumah kira lagu tu tak? Kira tuan-tuan marah kat saya kan, macam tak puas hati yang nampak muka semua orang ni. Sungguh kan? Nah, saya cuma sungguh. Tu saya kata benda-benda lagu ni kita duk buat dah. Benda yang pakat-pakat duk buat, dan dia berasa macam tak salah, macam tak ada apa. Hari ni bila mengaji baru tahu kata benda tu tak boleh. Benda salah. Kalau dah buat, pergi bincangkan sebelah. Ada orang buat sampai jiran sebelah pindah rumah tuan. Dia main duduk beli rumah cantik elok lah. Tuan-tuan, bukan semua orang mampu beli end lot ke corner lot. Bukan semua orang mampu untuk beli end lot ke corner lot. Tuan-tuan, tambah tuan-tuan duduk kat belakang ni. Sini lagi lah tuan-tuan. Rumah rapat-rapat. Saya duduk masuk kat belakang ni apa? Rumah rapat-rapat, padat-padat. Naik tembok, kelam rumah sebelah. Sungguh hak dia. Naik tembok dinding rapat. Orang tu hari tu kereta boleh tak masuk sebelah tayar? Lah ni sebiji tayar tak masuk. Dulu boleh tak masuk kereta parking? Dulu boleh tak lepas-lepas kereta masuk? Nak dia naik tembok rapat, kereta boleh masuk tapi nak keluar tak boleh. Tidak naik dinding rapat itu. Sempadan dia, tambah tu sempadan dia naik rapat dinding tu. Orang kereta nak masuk tak, nak masuk boleh, nak reverse tak lepas lah. Parking kereta kat luar, duk ni mungkam dalam ni. Tiap kali balik rumah mungkam ni. Kena hujan pula, lagi dia angin. Dia boleh duk maki angin tu tiap hari. Amboi, dia ni sampai tak kira langsung tahu lah tanah dia, tapi buat sampai lagu ni payah orang, susah orang semua. Sambil duk berjalan, sambil duk beletak. Tiap-tiap hari duk beletak tu. Ambil kira tuan-tuan, benda walaupun hak kita, jangan sampai zalim kat orang. Ya nah? Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad telah dikeluarkan, yang khususnya apabila hakim melihat bahawa beliau melakukan demikian dengan maksud jahat atau dengan maksud untuk melakukan kerosakan. Apatah lagi kalau demikian, dia buat tu saja nak bagi geram orang sebelah tu, buat tembok tinggi-tinggi sikit, kelam orang badan muka hang. Ni ataupun dia buat satu tuan-tuan, dia naik rumah tinggi-tinggi, dia buka lubang luas-luas, dia boleh tengok sebelah rumah tu dia buat apa. Ini pun tak boleh ni. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Telah dikeluarkan oleh Al-Kharati bahawa Rasulullah SAW telah bersabda mengenai hak-hak jiran, wala yastatilu bil binaa, wala yastatilu bil bina fayahjuba anhur riha illa biiznih. Ingat Nabi kata apa? Janganlah meninggi-ninggikan bangunan yang melindungi jirannya daripada angin tanpa izin daripada jirannya itu. Allah, kena selalu lah tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh pi bina bangunan, pi bina tembok tinggi, bangunan tinggi sampai menutup angin sampai jiran dia, kecuali dengan izin jiran dia. Maksudnya nak buat tembok depan rumah, pi tanya jiran sebelah tu. Nak buat tembok, nak buat apa, tutup sampai angin tak masuk rumah sebelah, pi sembang dulu dengan dia. Saya nak buat tembok ni, okey tak? Ni saya nak buat, nak tarik depan ni, nak buat dinding penuh ni, okey tak ni? Dia kata, tak apalah tuan buat tu, tuan buatlah. Nanti saya nak extend rumah saya tumpang dinding tuan je. Lega. Tak apa. Boleh jadi dia jawab begitu. Betul kan? Tuan dah buat dinding tu, tak apalah, nanti saya nak tambah depan rumah saya, senang sikit, saya tumpang dinding tuan. Boleh tak? Tak boleh, dia kata. Payah juga. Tak boleh, tu pun berkira juga. Jadi benda-benda ni semua kena ambil kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Beberapa ulama mazhab Syafi'i juga bersepakat dengan pendapat ini. Lagi yang ketiga, melakukan sesuatu di dalam milikannya yang memudaratkan jiran dia, antaranya menggoyang, mengetuk dan sebagainya, atau meletakkan sesuatu yang mempunyai bau yang busuk, maka dia dilarang berbuat demikian. Ini adalah zahir mazhab Imam Malik dan Ahmad. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat jika perbuatan ini memudaratkan milikan orang lain, maka beliau dilarang untuk berbuat demikian. Pi ketuk, pi goyang Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, pitak satu benda yang bau busuk. Saya
Saya ada rumah satu dekat Kuala Lumpur tu. Ada satu rumah kat sana. Dan salli ala Sayyidina Muhammad. Jiran sebelah rumah ni, Allahumma salli alaihi wasallam, sebelum ni belah kucing. Belah kucing. Pintu rumah ni, pintu rumah, rumah saya waktu dia ada satu bahagian ruang tamu tu dia extend pergi ke depan. Jadi saya lihat ada satu pintu asai dia. Pintu asai dia. Jadi rumah dia ni macam satu bahagian pergi depan, satu bahagian sini. Tapi yang bahagian yang extend ni jarang masuk ke tu, dia tak sliding door macam ni. Pintu yang betulnya duduk sebelah sini, parking kereta, duduk bawah porch, boleh masuk ke pintu yang ni. Itulah cerita dia, lebih kurang lagu tu. Jiran sebelah rumah, tak buh tembok apa, buh pagar je. Pagar biasalah. Apa depa buat? Depa belah kucing. Banyak kucing depa belah. Bukan sangkap belah kucing, tak apa lagi kalau belah kucing. Dia buh sangkap kucing tepi pagar, betul tepi pintu masuk rumah saya ni. Ni pagar, dia buh sangkap kucing tu, dia tak rapat dan tepi tu, dan di situlah kucing-kucing tu duduk berak. Bau dia masuk sampai dalam rumah saya. Cerita ni, Allahumma salli alaihi wasallam, sampai pintu sebelah rumah ni tak boleh pakai. Sebab buka je pintu tu, bau tai kucing tu bau masuk dalam rumah. Saya pernah pergi tegur satu hari. Saya kata, adik boleh tak pindahkan sangkap kucing ni pitak belah sana kan, sebab bau busuk masuk dalam rumah. Baik bang. Dia tak kenal saya, dia tak tahu saya ni ustaz ke apa. Bukan semua orang kenal kita. Harap kot kenal lah. Tambah-tambah kalau jumpa Roblox, harap boleh kenal kita. Tapi dia buat, kalau kenal pun buat tak kenal ke. Apa nama pelik kecil dengan ni, yang tu dia kata. Tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu dia kata, tak apa. Sampai kesut. Tak ubah-ubah doa tu, berdengung bau dia, tuan-tuan. Tutup. Saya tak boleh pakai dah pintu tu, saya kena pakai dekat pintu sebelah sana. Zalim tak ni? Zalim tak? Zalim kat orang. Allahumma salli alaihi wasallam. Kucing kita, boleh nak belah kucing, bagus belah kucing, tuan-tuan. Sungguh salli alaihi wasallam, kucing ni bawa tenang. Di rumah saya pun ada kucing, 2 ekor kucing. Balik duduk sembang dengan kucing, panggil dia panggil dia menyut. Lagi syok, lagi panggil dia menyut. Tanya sembang dengan dia duduk au tu. Seronok tak, dia buat tenang, kita pun syok dengan dia. Tapi kucing kita jangan duk biar sampai berak dekat depan rumah orang. Ni sampai pergi depan rumah orang kencing, pergi depan rumah orang berak. Salli alaihi Muhammad. Ataupun tuan letak tempat berak dia depan rumah orang. Bukan depan rumah orang, maksudnya macam rumah saya tu lah, tak tepi pagar tu, di luar dah. Dia kata bukan masuk dengan rumah dia pun, bukan masuk rumah jiran sebelah pun. Memang kucing tu tak masuk, memang tai tu tak masuk, tapi bau dia masuk. Kena ambil kira semua benda, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan penting diri sangat. Kadang-kadang kita penting diri, tuan-tuan. Kita kira kita tak kira orang. Kalau orang buat kat kita macam tu, kita marah. Tapi kita duk buat kat orang, kita tak berasa apa. Setiap hari orang duk maki hamun kita, ya tuan-tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, benda-benda tersebut adalah dilarang. Yang keempat, menghapuskan kemudaratan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli ala Muhammad. Okey, habis dah bahagian tu, contoh-contoh yang duk ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahagian kedua. Tadi bahagian pertama. Bahagian kedua pula, mencegah orang lain dari bertindak dalam pemilikannya dan tertimpa mudarat ke atas orang lain akibat cegahan ini. Salli ala Sayyidina Muhammad. Terdapat permasalahan mengenai perkara ini. Yang pertama, mencegah jirannya daripada memperoleh manfaat dari milikannya. Jika terhasil mudarat lantaran perbuatan orang lain untuk memperoleh manfaat daripada pemilikannya, maka hendaklah dia mencegahnya. Seperti seorang yang mempunyai dinding yang tidak kukuh, yang tidak boleh menampung beban selain daripada apa yang ada di atasnya. Oleh itu, beliau mempunyai hak untuk melarang jirannya daripada meletakkan kayu di atasnya jika tidak mendatangkan mudarat. Meletakkan kayu di atasnya. Maksudnya, dia kadang-kadang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada bahagian-bahagian tertentu, sama ada milik kita atau milik orang,
yang kalau dia buat itu boleh mendatangkan mudarat, sama ada mudarat kat kita atau mudarat kat dia, maka kita berhak untuk menghalang dia. Dinding dia, tapi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, dinding dia nak tak satu atas dinding dia tu. Dinding tu dia punya, kayu tu pun dia punya. Tapi kita nampak kalau letak atas tu lagi, boleh jadi mudarat kat dia, boleh jadi mudarat kat kita. Maka kita berhak untuk menghalang perbuatan dia tu, walaupun itu di atas pemilikan dia. Tuan-tuan, ini berapa Allah SWT lagi menahan daripada memberi air, rumput-rumput, garam dan api. Telah riwayatkan daripada Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, la tamna'u fadlal ma'i litamna'u bihil kala. Janganlah kamu menghalang lebihan air sehingga menyebabkan rumput-rumputan terhalang daripada menerima air. Lalu sekat, laluan tu, Allah SWT, sungai tu takdirnya lalu dalam kawasan tanah dia. Apa dia buat? Dia sekat sampai tu, sampai orang lain tak dapat manfaat air dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian di antara beberapa yang kita boleh bincangkan pada malam ni, insya-Allah, yang disebut sebagai kemudaratan. Insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan jadi manfaat untuk kita. Salli ala sayyidina Muhammad. Benda-benda yang macam ni tolong ambil berat sikit. Takut apa yang kita duk buat yang kita rasa macam tak ada apa-apa, tapi sangatlah ada di sisi orang lain. Kita menyebabkan kemudaratan pada orang lain. Dan berikutnya Nabi SAW sebut tentang la dirara, jangan membalas kemudaratan dengan kemudaratan, dengan maksud kalau ada orang buat zalim dekat kita, jangan duk pi balas balik dengan kezaliman. Kalau tuan-tuan balas balik zalim orang dekat kita dengan kita balas balik dengan zalim, maka kita ni sama aja dengan dia. Faham tak ni? Kita kata dia jahat ustaz, dia buat kat saya macam ni, dia ambil harta saya ustaz, maka saya pun nak ambil harta dia. Hang sama aja dengan dia. Allah nak bagi pahala kat kita, Allah nak ampun dosa kita, Allah nak bagi kebaikan kita, akhirnya kita pergi balas balik, maka kita pun tanggung dosa balik. Sama aja. Ada makcik tanya, ustaz, suami saya ni dia buat zalim kat saya ustaz. Salih Azimah, dia buat lagu tu, dia buat lagu ni, dia tak semayang, dia pukul saya kadang-kadang. Salih Azimah, kata habis tu makcik nak buat guna, tak tahulah ustaz cuba cadang tengok nak buat macam mana suami yang macam ni. Saya tapi pejabat agama pergi minta cerai lah, minta fasah. Tak maulah ustaz, sayang pula dah. Ni. Lepas tu ustaz, boleh tak kalau saya tak mau layan dia ustaz, dia balik saya buat tak tahu kat dia, saya tak jamu ayak kat dia, saya tak masak kat dia, saya pi awak, dia boleh ada perempuan lain, awak ingat saya tak boleh cari lelaki-lelaki lain? Ingat saya ni tak laku sangat ke ustaz? Saya ni segak ustaz, tahu tak? Oh kata ni kata kan Saudara saya, kak, kalau kak nak buat lagu tu, kak sama je lah macam abang. Kalau kak rasa macam abang buat zalim kat kak macam tu, kalau kak buat macam ni, kak buat sama je macam abang. Sebab tu Nabi kata apa? La dirara, jangan balas kezaliman dengan kezaliman. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu nak buat macam mana ustaz? Tuan-tuan, kalau orang yang buat zalim dekat kita dan dia layak menerima hukuman atas kezaliman dia tu, maka biar orang yang ada kuasa untuk menjatuhkan hukuman pada dia. Dia curi barang kita, bukan hak kita untuk pi pukul kerat tangan dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita pi report dekat polis ambil tindakan apa mau sebagainya, biar orang yang berkuasa, orang yang diberikan amanah dengan kuasa untuk ambil tindakan dekat dia. Kalau orang yang diberi amanah kuasa tak melaksanakan sesuai dengan apa diperintahkan oleh Allah, dia apa yang tanggung? Faham tak ni? Kita tak boleh duk pi kerat tangan orang, walaupun dalam Quran cerita hukum kerat tangan kepada orang yang mencuri. Kita tak boleh duk pergi sebat orang, walaupun dalam Quran cerita tentang sebat kepada orang yang berzina, ghair muhsan, yang tidak berkahwin. Kita tak boleh nak pergi jatuh hukuman rejam, hukuman pancung, walaupun Allah cerita tentang hukum qisas dalam Al-Quran. Bukan kita yang akan menjatuhkan hukuman tersebut, ialah di pihak pemerintah. Kalau dia layak untuk terima hukuman, dia akan dijatuhkan hukuman oleh pihak pemerintah. Kita tak layak untuk melaksanakan hukuman yang demikian. Faham tak? Salih ala syaiman. Maka tuan-tuan, itulah perbincangan tentang dia. Dan insya-Allah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada tajuk yang baru ataupun hadis yang baru. Hadis tentang asas-asas penghakiman
di dalam Islam, asas-asas penghakiman dalam Islam. InsyaAllah kita akan bincang pada pada dua bulan yang akan datang, insyaAllah. Jadi cukup sekadar itu, saya minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah agar Allah jauhkan kita dan keluarga kita dan negeri kita, negara kita dari musibah yang sedang wabak, yang sedang berlaku ni. Tuan-tuan, Allah SWT cuma ingat, waktu ni tuan-tuan perlukan kepada duit. Waktu ni kita sangat-sangat memerlukan kepada duit. Apa maksud duit? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa tiap-tiap hari kena buat. Kita ni orang Islam, Allah bagi satu kelebihan, kita ada doa. Doa ni senjata orang mukmin. Maka tiap-tiap hari, tadi kita baca 3 doa tu. Tolong hafal lihat 3 doa tu. Tuan-tuan nak cari keyword dia dekat dalam internet, dalam Google. Doa pertama, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yang Nabi SAW kata apa? Tak akan tertimpa mudarat pada orang tu pada hari tu. Dia baca waktu pagi, tak akan timpa mudarat sampai petang. Dia baca waktu petang, tak akan timpa mudarat sampai esok hari. Salih ala Sayyidina Muhammad. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tuan-tuan nak Google, tuan-tuan cari doa jauh musibah. Doa yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa ni kalau ada apa-apa yang tersembunyi di tempat tu, ni macam kita main ni, kita tak tahu ni siapa-siapa ni. Lah ni masalah dia, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang duk ada lah ni, wabak yang duk ada ni, yang duk tersebar lah ni, kebanyakannya tak ada simptom, tak ada apa dia panggil, tak ada gejala. Yang tahunya bila dia pergi cek, dia pergi bersangkut dengan siapa-siapa ke, dia pergi cek tengok, oh rupanya ada, walaupun dia tak ada apa-apa, tak batuk, tak bersin, tak demam, apa pun tak ada. Kita pun tak tahu. Maka tuan-tuan, kita main tempat ni, kita pun tak tahu orang kiri kanan kita ni siapa, kukut ada ke tak ada, kita tak tahu. Maka kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ni keyword dia, kalau tuan-tuan nak cari dekat dalam internet, tuan-tuan cari tajuk doa jauh sengatan berbisa, singatan binatang berbisa. Sebab salah satu fadilat dia ialah yang tu. Doa yang kita baca bila terkena sengatan binatang bisa. Tu. Yang ketiga, doa jauh daripada Allah, keyword dia doa jauh penyakit sopak. Sebab salah satunya disebut penyakit sopak tu. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Apa doa 3 doa ni elok-elok, tiap-tiap hari jadikan amalan pada setiap hari. Waktu pagi, lepas subuh, lepas asar ataupun lepas maghrib, tiap-tiap hari baca. Yang kedua, tuan-tuan, usaha dan ikhtiar. Usaha ikhtiar lah, pakai ni paklong ni, mask ni. Salat jemaat. Tuan-tuan, lepas tu jaga kita punya physical distancing. Jaga. Sebab apa ni, pengarah kesihatan kata apa? Dia masih tersebar setakat lah ni, kajian menunjukkan dia hanya tersebar melalui droplets ni. Apa ni, liquid yang ada dalam tubuh ni. Dia bersin, dia batuk. Tapi tak bersin, tak batuk dia, Ustaz. Dia bercakap pun tuan-tuan tahu tak keluar ayak. Sebab tu tuan-tuan tak duduk depan saya. Pergi ceramah mana pun tak mau duduk depan Ustaz, tahu Ustaz bercakap keluar ayak liok. Tuan-tuan, kita duduk sembang sama-sama kita sebelah-sebelah ni, tuan-tuan. Nampak macam tak ada ayak liok, tapi ada. Saya tengok depa buat di Jepun, depa buat kajian, depa ambil apa ni, video yang apa dia macam mana tu video tu. Mak tahulah video tu. Dia pelan kan, dia pelan sangat kan. Boleh nampak tu dia rupa-rupanya ada ni debu-debu ni keluar daripada mulut dia. Orang sebelah dengar dia duduk menafas, dia duduk sedut masuk. Dia sedut masuk. Rupanya cara, sebab tu disuruh ambil 1 meter. Sebab kalau dia bercakap kan, dia bersin 1 meter, dia akan jatuh ke bawah, dia tak pergi ke atas. Dia turun je tu. Mudah-mudahan tak kena. Cumanya kalau nak kena juga, dia bersin, dia kena kat lantai ke, dia kena kat apa, orang tu pegang, dia bulu balik kat muka dia. Itu dia cara. Jadi usaha dan ikhtiar ni kena ada. Jaga physical distancing, jaga tambah orang-orang yang ada penyakit-penyakit apa semua ni, kena tu. Yang ketiga, tawakal, serah pada Allah. Yang tu kita apa-apa pun, usaha ke, ikhtiar ke, doa ke, kita serah balik pada Allah.
Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada penyakit dan wabak ni, insya-Allah. Tuan-tuan, cukup sekadar tu untuk malam ni. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wahdina siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, sebelum saya nak tutup majlis, saya nak minta izin sikit. Dekat luar sana kami duk mencari dana untuk pengurusan Darul Faizin lah. Macam biasalah. Tapi semenjak PKP ni, mana-mana madrasah pun terkesan lah. Terkesan, orang nak bagi pun terkesan. Jadi kami buat jualan. Kami dah tak kutip sedekah dah, tak kutip wakaf dah, tak tabung dah. Saya harap tuan-tuan pekat-pekat tolonglah, pekat-pekat beli seorang satu susu Faiz tu. Saya masuk beras perang, saya masuk kurma, saya masuk ginkgo biloba. Beras perang tu untuk bagi kenyang perut, untuk bagi hilang bau hamil kambing tu. Kemudian kurma tu untuk ganti gula. Dia sesuai untuk orang cimanih pun boleh makan, boleh minum. Nah, salih azamat. Kemudian ginkgo biloba tu untuk cergah otak. Nah, mulai esok kita masuk iklan dekat TV Al-Hijrah dah. Jadi tuan-tuan, ni semua projek untuk cari dana Darul Faizin. Saya harap tuan-tuan pekat-pekat bantulah seorang sikit. Tuan-tuan keluar saja, jangan keluar saja. Tuan-tuan singgah, tuan-tuan ambillah seorang satu. Cuma jangan ambil saja, bayar sama. Kesian kat kawan tu buat main jojo. Yang main ni ejen kita dekat sini. Tuan-tuan kalau habis, tuan-tuan boleh minta dia balik, minta nombor telefon, dia main hantar dan sebagainya. Tuan-tuan try tengok. Kalau tuan-tuan nak baca, jangan baca dalam gelas, baca dalam cawan je. Lancawan dia tu dapat dia punya rasa dia sikit. Dia tak bau hamil kambing, insya-Allah. Tuan-tuan orang tak biasa minum susu kambing pun boleh minum, insya-Allah. Tuan dapatkan dekat luar sana Salih Azimat. Dan kalau tuan-tuan bincanglah dengan dia, aku ada tak buat duit kan, nak bank in ke apa semua, tuan-tuan bincanglah dengan dia macam mana nak buat. Ejen kita dekat luar sana tu, insya-Allah. Saya harap tuan-tuan dapat bantulah seorang sikit. Jangan hampakan harapan kami ni. Insya-Allah mudah-mudahan jadi kebaikan. Wallahu a'lam.